Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertemuan kita pada pagi ini atas izin dari Allah, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan meneruskan pembelajaran tadabbur ringkas surah Yusuf, yang mana ayat 68 kita akan baca pada pagi ini. Ayat ini merupakan permulaan kepada adegan yang keempat, yang mana kita masih lagi berada pada babak yang keempat. Muka surat 80 bagi nota yang bercetak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Terjemahan ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan ketika mana mereka masuk menuju arah yang telah diperintahkan oleh bapa mereka. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan 11 anak Nabi Allah Yaqub, mereka telah memasuki buat kali yang kedua ke bumi Mesir untuk mendapatkan stok bekalan makanan untuk hari-hari yang berikutnya. Maka ketika mana mereka masuk ke pintu menuju ke Mesir itu, kita tahu pada ayat yang sebelumnya 68, Nabi Allah Yaqub pesan jangan masuk secara serentak pada satu pintu. Mereka pun ikutlah seperti mana yang diperintahkan oleh bapa mereka. Maka perintah itu tidak dapat menyelamatkan mereka daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sedikit pun kepada mereka. Ayat ini Allah memberitahu bahawasanya walaupun mereka ikut kata ayah mereka, maksudnya mereka masuk secara pintu yang berasingan. Berapa pintu Allah tidak cerita, tetapi yang pasti ayat ini menunjukkan mereka berpecah. Mungkin 2 orang masuk pintu lain, mungkin 5 orang masuk pintu lain. Mereka ikut cakap pesanan Nabi Yaqub. Tetapi Allah memberitahu, sekalipun perintah itu mereka ikut, jika Allah Ta'ala nak takdirkan berlakunya sesuatu yang buruk, ia tetap
tidak dapatlah lari daripada apa yang Allah takdirkan. Kemudian Allah memberitahu, tetapi yang demikian itu hanyalah suatu hajat yang terpendam dalam hati Nabi Allah Yaqub. Allah memberitahu bahawasanya perintah yang mereka ikut, yang Nabi Yaqub kata masuk ikut pintu yang berasingan ini, kata Allah Azza wa Jalla, ia sebenarnya adalah cadangan oleh Nabi Allah Yaqub. Anak-anak Nabi Yaqub, mereka tak tahu kenapa bapa mereka memerintahkan seperti itu. Tetapi kalau kita boleh baca, kita boleh analisis ayat ni, kita dapati tentulah jawapannya adalah untuk keselamatan. Kan? Allah memberitahu bahawasanya lagi, sesungguhnya walaupun Nabi Yaqub itu dia, apa yang dia cadangkan itu adalah daripada dia, cadangan daripada seorang bapa untuk anak-anaknya, namun dia seorang yang ada ilmu, kerana kami telah mengajarkan kepadanya ilmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okay. Allah bagi tahu Nabi Yaqub ni, walaupun itu cadangan daripada Nabi Yaqub, anak-anak Nabi Yaqub tak tahu sebenarnya sebab apa bapa mereka berpesan seperti itu. Tetapi Allah mengatakan walaupun itu cadangan daripada Yaqub, namun dia bukanlah orang yang apabila mencadangkan sesuatu, dia berkata tanpa ada ilmu, tanpa ada sebab dia. Kerana Allah mengatakan dia seorang yang ada ilmu. Allah yang ajar kepada Nabi Yaqub. Tapi Allah tak beritahu pada kita pun sebab apa yang sebenar-benarnya. Tapi Allah bagi tahu apa yang Nabi Yaqub nyatakan itu, ia adalah daripada ilmu yang Allah ajar. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey, apa maksud kebanyakan manusia tidak mengetahui? Kata para ulama tafsir, membawa maksud bahawa Nabi Yaqub ni, apa yang dia katakan sebenarnya ia datang dari Allah. Apa yang Allah tak bagi tahu, Allah tak ajar, dia pun tidak akan tahu. Okey, daripada ayat ini apa yang kita dapat belajar ada dua. Nombor satu, melakukan sebab-sebab tidak akan mencegah terjadinya takdir Allah sekiranya Allah mengkehendaki. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita dah usaha dah buat apa yang boleh menyelamatkan kita, kita dah usaha dah, maksudnya kita ambil sebab-sebab tu, maksudnya kita usaha. Tetapi kita dapat belajar dekat sini, kalau Allah takdir usaha kita tu tak berjaya, tak selamat juga, tetap tidak selamat. Tapi bukan ayat ni menyuruh kita tawakal secara kosong-kosong tanpa usaha. Ada usaha tu, sebab tu anak Nabi Yaqub dia ikut cakap bapa mereka. Cuma Allah mengajar kepada kita, kalau ada usaha sekalipun, tapi kalau Allah takdirkan berlaku benda buruk, tetap tidak boleh dielakkan. Itu fakta yang kita kena ambil dan kita kena pegang. Banyak daripada kita rasa kadang-kadang kecewa, dah usaha macam-macam dah tapi tak dapat juga, dah usaha macam-macam dah berlaku juga benda yang buruk. Jadi daripada ayat ini memberikan kita pengajaran, apa yang Allah nak takdirkan kita tak boleh nak elak, kita kena terima. Pelajaran nombor dua, di sini kita dapat belajar Nabi Yaqub adalah seorang yang mempunyai ilmu. Okey, walaupun Nabi Allah Yaqub dia seorang nabi, seorang rasul, tetapi kita tahu pada ayat yang sebelumnya dan ayat yang akan datang, Nabi Yaqub ni walaupun dia seorang nabi, dia tetap tidak mengetahui perkara raib yang ke depan, betul tak? Contoh kisah Nabi Yusuf hilang. Kalau dia tahu anak dia akan buat konspirasi macam tu, tentu dia tak akan lepaskan Nabi Yusuf. Kalau dia tahu apa benda buruk yang berlaku kepada Bunyamin nanti, yang kita akan baca ayat yang selepas ini, tentu dia tak akan bagi anaknya berayulah macam mana pun, dia tak akan lepaskan
Bunyamin, menunjukkan bahawa Nabi Yaqub walaupun dia seorang nabi, sebab tu para nabi ni dia bukan mempunyai ilmu yang boleh meramal, yang boleh nampak perkara yang ke depan, melainkan setelah Allah memberitahu. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-69. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Terjemahan ayat. Semasa mereka masuk menemukan Nabi Allah Yusuf. Kita telah belajar sebelum ini, Nabi Allah Yusuf pesan, kalau nak dapat bekalan makanan, mesti bawa siapa? Mesti membawa saudara mereka seorang lagi, iaitu Bunyamin. Maka mereka pun masuklah ke bumi Mesir mengikut pintu yang berlainan. Akhirnya mereka jumpalah Nabi Allah Yusuf. Dan kita tahu Nabi Allah Yusuf sendiri yang akan turun padang, ia akan menyukat bekalan makanan. Maka ketika mereka jumpa Yusuf, Nabi Allah Yusuf dia bersemuka dan dia jumpa adiknya iaitu Yamin bersama-sama yang bersama-sama dengan abang-abang yang lain. Kemudian Nabi Allah Yusuf dia berkata kepada Bunyamin. Okey, ketika dia berkata ni tuan-tuan, 10 saudara Nabi Allah Yaqub yang lain tu tidak mengetahui perbualan antara Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Macam mana kita kata mereka tak tahu? Ayat yang berikutnya nanti akan dapat jawapan. Yang mereka tak tahu pun yang mana Bunyamin tu sebenarnya kenal Al-Aziz yang menyukat bekalan makanan tu, pembesar Mesir itu adalah saudara kandung dia yang dulu, yang hilang tu. Okey, Nabi Allah Yusuf mengatakan, "Ana akhuka, akulah saudaramu. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita terhadap apa yang telah mereka lakukan." Ayat ni Allah cerita ringkas, tapi kalau kita baca ayat ni sudah pasti Nabi Allah Yusuf akan ceritalah, kan? Tidak macam mana keluarnya ayat janganlah engkau bersedih lagi. Maknanya selama ini Bunyamin mengingati kehilangan saudara kandungnya iaitu Nabi Yusuf. Jadi akhirnya tahulah cerita sebenar. Maka Nabi SAW kata apa dah, jangan sedih-sedih dah. Apa yang mereka buat tu jangan bersedih lagi. Okey, jangan duk kenang-kendang lagi. Okey, kita terus kepada ayat yang ke-70. Falamma jahazu bijahazihim فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
Terjemahan ayat 70. Maka ketika mana Nabi Allah Yusuf membekalkan mereka dengan bekalan makanan mereka. Okey, kita masih ingat lagi sebelum ini macam mana ukuran ataupun sukatan stok makanan tu. Satu ekor unta jika dibawa bersama mereka akan dapat mengikut jumlah seekor unta lah, berat dia punya sukatan tadi. Maka Nabi Allah Yusuf pun sukalah letak untuk yang pertama, kedua, ketiga sampailah yang ke-11. Okey. Masa sampai kepada karung untuk mengisi bekalan makanan Bunyamin, lalu Nabi Allah Yusuf dia telah letak bekas minuman dalam kenderaan saudara Bunyamin. Okey, bekalan minuman tu apa? Bekalan minuman ni nanti kita akan jumpa dekat ayat nombor 72. Ia adalah alat yang digunakan untuk sukat bekas makanan tu. Tapi ia berbentuk, alat tu dia boleh guna juga untuk minum. Siqayah maksudnya minum, bekas minum. Bekas minum tu sebenarnya digunakan juga nanti untuk menyukat bekalan makanan tu. Macam kita ambil beras lah. Tuan-tuan guna apa ambil beras? Ada sengaja guna gelas je. Ada setengahnya guna cawan kan. So bekas minuman yang digunakan untuk menyukat bekalan makanan itu, Nabi Allah Yusuf letak dia dalam karung Bunyamin bersama dengan bekalan makanan tu. Tak lama kemudian ada seorang berteriak, "Wahai ahli kafilah, sesungguhnya kamu semua ni benar-benar pencuri." Okey. Nabi Allah Yusuf dia tak bagi tahu kepada anak buah dia telah buat satu hela, letakkan penyukat makanan tu dalam kenderaan Bunyamin. Jadi sudah tentu ketika mana mereka nak mencari bekas tu, kenapa mereka sampai nak cari bekas sukatan tu? Nanti kita akan jumpa pada ayat nombor 72. Sukatan bekalan makanan itu adalah raja yang punya. Kalau raja punya ni bukan murah-murah lah. Okey. Kenapa setelah bekas makanan itu hilang, maka anak-anak buah Nabi Allah Yusuf ni pun telah mensyaki bahawasanya tentu bekal penyukat makanan itu pada saudara-saudara Yusuf. Okey. Ayat 71. Kita baca dulu terjemahan saja, nanti kita akan sambung penerangannya pada hari yang berikutnya. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Okey. Terjemahan ayat, mereka bertanya sambil menghadap ke arah penyeru-penyeru itu. Kenapa mereka menghadap? Sebab kalau kita baca ayat 71 ni, seolah-olah 11 anak Nabi Yaqub ni dia dah nak keluar dari Mesir dah. Setelah siap sukat, lepas tu mereka nak beredar lah. So semasa mereka nak beredar itu, ada pengumuman yang kita baca pada ayat 70 tadi. So 11 anak Nabi Yaqub ni, mereka ni pun macam terkejut lah. Mereka pun berpaling menghadap menghadap ke arah penyeru tu. Mereka tanya, apa benda yang hilang tu? Kenapa mereka bertanya, apakah benda yang hilang yang kamu duk cari tu? Sebab apa? Kenapa mereka bertanya? Sebab mereka memang tak tahu menahu
mereka memang tak ambil. Jadi mereka tanya, apa benda yang hilang tu? Maka nak tahu jawapannya, kita kena jumpa esok insya-Allah. Tapi tuan-tuan jangan hilang lah. Kita sambung ayat 72 insya-Allah. Penerangan ringkas saja. Moga-moga kita dapat manfaat pengisian pada pagi ini. InsyaAllah kita akan ulas lagi, cari lagi jawapan, dan yang paling penting apa pengajaran ayat dan juga tindakan selepas tadabbur yang boleh kita ambil. Kita bertemu lagi, moga-moga Allah sentiasa merahmati kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.